اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faedahnya yakni faedah ilmu tauhid. Faedahnya yakni faedah ilmu tauhid, selama-lama dapat kemenangan dan beruntung. Dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Sini dia selama-lama dapat kemenangan dan beruntung. Kalau kita dapat kemenangan dan beruntung, berbahagia selama-lamanya. Hak dalam kitabnya dan kitab hak lain dan kitab Arab contohnya, wal fauzu bis sa'adatil abadiyah. Faedah belajar ilmu tauhid adalah al fauzu bis sa'adatil abadiyah. Maknanya kejayaan dengan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Sini kita kata dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Faedah ilmu tauhid, dapat kemenangan dan beruntung ni bagi orang yang tahu pandai dengan dia. Bagi orang yang tahu pandai dengan dia, dengan ilmu tauhid. Kerana kalau orang ni tak tahu, tak pandai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, macam mana nak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan nak mengenal Rasul, maka belum lagi beriman dengan Allah, belum lagi beriman dengan Rasul. Jadi dapat kemenangan dan beruntung selama-lama ni bagi orang yang tahu pandai dengan dia, dengan ilmu tauhid. Ini sambungan pengenalan ilmu. Pengenalan ilmu dipanggil mabadi asyarah, pendahuluan ilmu 10 perkara. Ini di antaranya. Dalam kitab kita ni datang 4 je lah. Nama ilmu, ilmu tauhid. Ilmu apa tauhid ni? Perhimpunan ilmu pegangan. Apa pembicaraan, maudhu', agenda bahasan ilmu tauhid? Bahasanya berkaitan dengan mengenal akan Allah dan mengenal akan Rasul, dan juga perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Itu bahasan ilmu tauhid. Jadi 3 pembahagian dalam bahasan ilmu tauhid. Bab ilahiyat, bab ketuhanan, kemudian berkait dengan kenabian. Bahagian yang ketiganya berkait dengan sam'iyat. Sam'iyat ni perkara yang diambil dengar daripada ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi antaranya berkaitan dengan qiyamah dan berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kita mati. Itu perbahasan ilmu tauhid. Maknanya kalau kita kata perbahasan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Itulah kalau kita buat kasar Setengah mengatakan perbahasan ilmu tauhid adalah untuk mengenal dan berpegang dengan tambatan iman yang 50. Tambatan iman yang 50. Simpulan iman yang 50 berkait dengan sifat Allah dan Rasul, sama ada sifat wajib, sama ada sifat harus, sama ada sifat mustahil. Bagi Allah dan bagi Rasul keluar dah tambatan iman hak 50. Itu maudhu' pembicaraan agenda cerita berkaitan ilmu tauhid. Tapi kalau kita tengok sepitah lalunya, pembicaraan tambatan iman yang 50 hanya pergi kepada mengenal Allah, mengenal Rasul sahaja. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sahaja. Beriman dengan Allah dan Rasul 2 daripada 6 rukun iman. Yang malaikatnya nak buh mana? Beriman dengan malaikat. Beriman kitabnya nak buh mana? Beriman dengan hari kemudiannya nak buh mana? Sebab tambatan iman hak 50 berkait dengan sifat Allah, sifat Rasul. Kita pun beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Jadi tak cukup lagi rukun iman yang 6 perkara. Dia rukun iman yang lain masuk di bawah beriman dengan Rasul. Apabila kita beriman dengan Rasul, bila kita mengenal sifat-sifat Rasul, perbahasan ilmu tauhid, perbicaraan ilmu tauhid, bila kita mengenal Rasul, kita beriman dengan Rasul. Rasul cerita bab malaikat, kita beriman dengan malaikat. Masuk situlah. Rasul bawa kitab, kita beriman dengan kitab yang dibawa oleh Rasul. Rasul cerita berkaitan dengan hari kemudian, kita beriman dengan hari kemudian. Masuk di bawah beriman dengan Rasul dalam tambatan iman yang 50. Bahkan bukan beriman dengan malaikat, kitab, hari kemudian sahaja, masuk di bawah beriman dengan Rasul, bahkan kita beriman dengan Allah Ta'ala sendiri. Kita beriman dengan Allah Ta'ala sendiri. Mari daripada mana? Mari daripada Rasul yang bawa cerita. Jadi maknanya masuk di bawah beriman dengan Rasul juga. Bukan kata malaikat kitab je. Jadi apabila kata beriman dengan tambatan iman yang 50, berarti lengkaplah enam rukun iman. Jadi pembicaraan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu tajuk kita minggu lepas, pembicaraan. Maudhu'. Kalau tanya kita ngaji ilmu apa? Ilmu tauhid nama dia. Ilmu tauhid ni cerita, ilmu tauhid ni ilmu apa? Ilmu akidah. Tak, ilmu tauhid ni cara buat apa? Cara untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu pembicaraan dia. Ilmu tauhid ini, atas nama ilmu tauhid ini, masa Nabi tak ada susung ini ilmu tauhid, ini ilmu fiqh, ini ilmu tasawuf. Yelah, masa Nabi tak ada. Jadi imam-imam lah, ulama-ulama mutabar terdahululah yang mengasaskan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, mengasas pembahagian ilmu. Tetapi isi ilmu tauhid Quran dan hadis, isi ilmu fiqh Quran dan hadis, isi ilmu tasawuf Quran dan hadis. Tapi pengasas yang membahagikan pembahagian ilmu,
Maka pengasas yang membahagi pembahagian ilmu ni, kalau ilmu tauhid ke, Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi itu pengasas ilmu tauhid, pengasas pembahagian ilmu. Bukan diri ilmu pegangan tu, bukan. Sebab tu boleh sebut kata wadih, yang mengasaskan ilmu tauhid ni imam-imam. Imam-imam antara Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tengok dia kata pengasas ilmu tauhid ini Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kurung yang keempat. Dah sebelum tu macam mana sebelum tu? Tak ada lagi lah barangkali ni ilmu tauhid pecahan tu. Tak ada lagi. Tapi pecahan, ulama buat pecahan. Tetapi isi ilmu agama ni Quran hadis tak boleh lagi. Mana kita tahu jugalah dia punya latar belakang ilmu. Kemudian ilmu tauhid ni ambilannya mana? Quran dan hadis. Apa hukum belajar ilmu tauhid? Ini ilmu yang pertama benar. Wajib fardu ain kepada kita. Asas-asas ilmu fardu ain lah. Ilmu tauhid ni luar. Asas ilmu fardu ainnya sebahagiannya dari ilmu fardu ain, yang mana ilmu tauhid lah ilmu yang pertama kalau mengikut turutan ilmu. Kemudian nak cerita pula faedah dia. Gitulah. Nama ilmu tauhid. Ilmu apa tauhid ni? Ilmu i'tiqad. Ambilannya di mana? Ambilannya Quran dan hadis. Apa hukum belajar? Wajib fardu ain. Kemudian bahasa dia, kita kata mengenal Allah, mengenal Rasul, dan juga perkara-perkara yang dibuatkan oleh Rasul berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan kenabian dan sam'iyah. Mana kalau kita kata tadi cara kasar kau untuk berpegang dengan tambatan iman yang 50 untuk mengesahkan keenam rukun iman. Itu pengenalan ilmu tauhid. Fiqh ada pengenalan dia, tasawuf ada pengenalan dianya. Mengaji fiqh kena tahulah ilmu fiqh ni, nama ilmu fiqh. Fiqh ni ilmu berkaitan dengan amalan zahir kita. Ambilan ilmu fiqh ni Quran hadis juga. Pembicaraan ilmu fiqh berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan kita berkaitan dengan hukum hakam. Itu pembicaraan dia berkaitan dengan perbuatan kita. Pembicaraan ilmu tauhid adalah berkait dengan untuk mengesahkan akidah tambatan iman hak 50. Pembicaraan ilmu tasawuf pula, pembicaraan ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan sifat-sifat hati. Kemudian apakah faedah ngaji ilmu fiqh? Kita nak menunaikan segala perintah Allah yang zahir dan meninggalkan segala Allah yang zahir. Itu faedah ilmu fiqh. Faedah ilmu tasawuf untuk menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Itu pembicaraannya faedah mengaji ilmu tasawuf. Faedah mengaji ilmu fiqh nak comel kita nak menunaikan segala perintah Allah yang zahir, nak meninggalkan segala larangan Allah. Perintah Allah yang zahir ni sama ada bab ibadah, sama ada bab muamalah, sama ada bab munakahat, sama ada bab janayah. Itu hak faedah fiqh. Faedah ilmu tasawufnya nak pergi kepada menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasi hati daripada sifat-sifat mahmudah. Tetapi nak terhasil faedah ilmu fiqh untuk memastikan kita menunaikan segala perintah Allah yang zahir, faedah mengaji ilmu tasawuf untuk memastikan hati kita taat kepada Allah. Nak terhasil faedah ilmu fiqh, nak terhasil faedah ilmu tasawuf, kena pasti dulu hak tauhid ni ada. Nak mula-mula ni. Kalau hak tauhid ni tak ada faedah fiqh, tak ada faedah tasawuf.
Nak dapat faedah fiqh, nak dapat faedah tasawufnya, kena ada ilmu tauhid terlebih dahulu. Ini kita cerita cara kasarlah faedah ilmu tauhid. Faedah kita belajar ilmu tauhid serta cerita sini bab faedah ilmu. Ini faedah ilmu tauhid. Saat ni saya cerita faedah fiqh, faedah tasawuf. Sebut faedah tauhid, faedah fiqh, faedah tasawuf ni sebut cara kasarlah. Cara detail kok faedah belajar ilmu serta beramal. Barulah terasa faedah ni. Contoh faedah ilmu fiqh. Kita belajar ilmu fiqh dan kita beramal dengan ilmu fiqh. Tapi kalau belajar ilmu fiqh beramalnya tidak, hak Tuhan suruh tidak sempurnakan, hak Tuhan larang, hak zahir langgar juga, tak ada faedah. Kemudian faedah ilmu tasawuf. Kita belajar ilmu tasawuf serta kita kena beramal. Kita belajar ilmu tasawuf, cerita sifat mazmumah. Amalannya apa? Kita bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Itu baru ada faedah. Tapi kita kata faedah ilmu fiqh, faedah ilmu tasawuf, cerita cara rekah gitulah. Ni nak cerita faedah ilmu tauhid. Mana apa tu? Faedah kita belajar dan kita beramal dengan ilmu tu, barulah dapat faedah guna ni. Jadi sini nak cerita bab faedah ilmu tauhid. Faedahnya selama-lama dapat kemenangan dan beruntung. Mana dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah. Kejayaan, keuntungan, kemenangan dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah, mana kemenangan, kejayaan, beruntung, bis-sa'adati, dengan kebahagiaan sa'adah al-abadiyah yang selama-lamanya. Apa dia as-sa'adatil abadiyah? Iaitu al-maut alal iman. Al-maut alal iman lah as-sa'adatil abadiyah. Dapat kebahagiaan selama-lamanya. Al-maut alal iman. Itu dipanggil orang yang dapat sa'adah, orang yang sa'id, orang yang bahagia. Orang yang dapat kebahagiaan, orang yang sa'id adalah orang yang mati atas iman. Itu kebahagiaan yang selama-lamanya. Bagi orang yang tahu pandai dengan dia dengan ilmu tauhid. Maknanya orang yang belajar serta berpegang dengan ilmu tauhid yang kita belajar ni dapat kebahagiaan selama-lamanya dengan bahawa selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang dapat kebahagiaan selama-lamanya? Mereka yang selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maklumlah neraka ada 7 lapis. Lapis atas sekali neraka Jahannam. Lapis bawah sekali neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah tempat seksaan bagi golongan munafik. Orang yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Itu neraka lapis paling bawah sekali. Neraka lapis paling atas sekali neraka Jahannam. Yang mana neraka Jahannam ni tempat seksaan bagi orang mukmin yang banyak melakukan kesalahan. Yang mana akhir sekalinya orang mukmin akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana neraka Jahannam akan dikharabkan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yang kekal selama-lama neraka adalah 6 lapis. Siapa yang dapat as-sa'adatil abadiyah, kebahagiaan yang kekal selama-lama ni, orang yang selamat daripada 6 lapis neraka. Akhirnya akan ke syurga. Inilah orang yang dapat kejayaan yang selama-lamanya. Tapi kalaulah kena neraka dulu, macam mana pula? Nak lepas daripada neraka, kena beramal dengan amal yang soleh, barulah boleh selamat daripada neraka Jahannam. Belajar ilmu tauhid adalah untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Allazina amanu. Kemudian nak selamat daripada masuk neraka Jahannam, wa amilus solihat. Barulah selamat daripada neraka Jahannam, terus kepada syurga tanpa dibakar dengan neraka terlebih dahulu. Kemudian bukan setakat nak ke syurga tu, nak dapat pula darajat dalam syurga. Hak tu pergi pada amal wajib sunat dalam hak tu nya, untuk dapat darajat dalam syurga. Jadi sebelum nak cerita darajat dalam syurga, cerita terlebih dahulu nak selamat daripada neraka Jahannam dengan bahawa kita menyempurnakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Sebelum kita nak cerita selamat daripada neraka Jahannam, kena cerita dulu nak selamat daripada 6 lapis neraka yang kekal. Nak selamat daripada kekal neraka ni ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nak selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan nak cerita tauhid saja ni. Sebab kalau ada iman sah ke 6 rukun iman, maknanya selamat daripada kekal neraka. Tapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya perhitungan pada masa mati. Kalau mati atas iman, dapatlah faedah tauhid ni. Mati atas iman. Mati atas iman ni bukan hanya iman kita sah sekarang ni. Bukan kita nak kena pastikan iman kita tu kuat, tahan lasak, tahan godaan. Sebab apa? Godaan yang paling besar adalah godaan ketika nak mati. Godaannya apa? Godaannya godaan akidah, untuk palingkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang lain. Jadi nak pastikan kita tahan lasak, kuat menghadapi godaan dekat nak matinya, amalan kita itulah. Apabila iman kita lemah, setakat sah ke 6 rukun iman, tapi ini makanan rohaninya tak ada, ketika tu lapar lagi, dahaga lagi, ketika tu syaitan akan tawa pula. Kalau lapar dahaga, syaitan bawa air. Ketika tu dibimbangi, imannya sah tapi imannya lemah, takut ketika tu rebah ketika tu dia panggil orang yang celaka, bukan orang yang dapat kemenangan, bukan orang yang beruntung, dipanggil orang yang syaqiyun, ashqiya, orang yang celaka. Siapa orang celaka ni? Orang yang mati atas kekufuran. Jangan kita buat mudah, asal ke iman kita sah ke 6 rukun iman, tak apalah, mayang puasa dah heran pun tak apa, hak Tuhan larang pun langgar pun tak apa. Bila tak ada ketaatan, iman tu bertahan ke tak? Terkadang masa sekarang pun, bukan pada masa godaan dekat nak mati ya. Tengah-tengah hidup pun lama-lama mari di hati kitanya, semayang tak ada faedah, puasa tak ada faedah. Contohnya
Mari di hati kitanya kau judi ke arak ke apa bendanya tak membabitkan orangnya. Tuhan kita berapa nak haramnya, maka kufur, batal iman dia. Ni pegangan dia dengan Tuhan lah ni. Mulut tak cakap. Ni. Tapi duduk dalam keadaan zulmah, dosa. Akhirnya hati pun engkar akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hati engkar akan kewajipan sembahyang puasa contohnya, batal iman, maknanya bukan mati dalam kufur, dalam hidup tu kufur dah. Bukan hanya cerita bab iman sahaja. Cuma sebelum nak cerita nak kuatkan iman, biar iman kita tahan lasok, tahan godaan, kena ada iman dulu. Kena ada iman dulu. Biar iman kita sah ke enam rukun iman. Barulah kira bab ketaatan pula. Taat zahir, taat hati, pekoh dengan tasawuf. Tapi kalau tak ada hak permulaan ni, hak ilmu tauhid, kita semayang puasa comel sekalipun, kita baca Quran comel sekalipun, dan juga kita semayang puasa ni dengan ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, ikhlas. Sebab ilmu tasawuf kita pun comel, ilmu pegangannya tak ada guna langsung tu. Tak ada guna langsung. Sebab apa? Nak berguna ketaatan zahir, nak berguna ketaatan hati, fiqh dan tasawuf, ni ilmu permulaan ni, ilmu tauhid, ilmu permulaan. Tadi cerita bab godaan dekat nak mati. Godaan ni adalah pergi kepada godaan pegangan. Godaan pergi pada godaan pegangan. Tak ada pada masa nak mati syaitan mai goda, tak usah duduk semayang lah. Tak ada dah semayang masa tu nya, nazak dah. Tak ada dah cerita semayang, nazak dah masa tu. Syaitan tak goda dah bab fiqh, bab syariat zahir dah. Syaitan goda bab pegangan. Mana godaan dekat nak mati, godaan pegangan. Syaitan khumul dekat nak mati umpama semut khumul manisan, benda yang mani-mani. Satu lagi godaan besarnya, godaan di akhir zaman, godaan dajjal. Cuma godaan dekat nak mati ni semua orang hadapi. Godaan dajjal bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Tu godaan besar yang kita baca ni doa sebelum daripada kita salam tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnatil mahya wal mamat, fitnah pada masa hidup dan fitnah pada masa hendak mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi situ ada dua fitnah besar, fitnah dekat nak mati dan fitnah dajjal. Fitnah dajjal adalah fitnah pegangan. Dajjal mengaku dia Tuhan. Dajjal mengaku dia Tuhan. Ada fitnahnya fitnah pegangan. Begitu juga kita tak sampai lagi di masa dajjal, tapi kita sudah berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Yang mana akhir zaman pun fitnah paling besar, fitnah pegangan. Mula-mulanya fitnah berkaitan dengan syariat, bab hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nak menghalalkan yang haram. Contohnya lah macam sekarang kan, terselah dah. Hak ni bawa agenda dia, hak ni bawa agenda dia. Macam-macam agenda sekarang kan. Sehola ni ke apa? LGBT dah. Tahu ada LGBT ke apa? Golongan-golongan ni bukan baru, tapi sekarang mereka sudah berani menyerlahkan diri. Mereka berani dah menyerlahkan diri. Tapi matlamat dia nak engkar kepada Allah dan Rasul. Itu matlamat.
Nampak macam zahirnya nak bab hukum hakam halal haram. Tapi matlamatnya pergi kepada nak tolak Allah dan Rasul. Asal pergi kepada bab akidah. Jadi kita nak hadapi fitnah akhir zaman ni. Dipanggil zaman zaman gawat. Gawat. Bukan gawat ekonomi ni, bukan nak cerita bab ekonomi ni. Gawat agama. Zaman gawat. Gawat dalam bab agama. Dia kalau gawat ekonomi payah cari kerja tau. Kalau boleh kerja pun kerja gitu-gitulah. Kodoh-kodoh dah lah. Nak memilih sangat tak boleh. Tapi seperti yang kita hidup, tak seperti yang lah. Lepas tu nak cari kerja hak sebenar gawat. Kerja hak mana ada tu kok gitulah. Itu kalau gawat ekonomi. Daripada nganggu terus boleh kau kerja. Kerja kau dah nak makan gitu je. Mana? Kalau tidak nganggu terus dah gawat. Gawat agama. Gawat agama. Nak belajar pun payah. Tu gawat agama. Bolehlah tebeng-tebeng belajar. Mari majlis surah dengar tebeng-tebeng. Adalah juga boleh mari belajar dengar. Tapi tak seperti yang pula. Kita main nak dengar asas-asas dulu. Tak ada pula orang ajar asas-asas. Dia mari duk cerita bari gitu je. Nak cerita bab asas, nak mantapkan pegangan dengan mengaji kitab tauhid betul benar. Mari nak ajar bab ketaatan zahir, nak ajar bab sembahyang contoh betul benar. Mari nak ajar bab ketaatan hati, belajar mutasawwuf fadhail betul benar. Payah pula dah gawat. Tak mari sejik surah kan, dok dengar langsung. Mari dengar kan, dok seperti yang pula. Macam tadilah. Tambah kerja kan, nganggu terus. Tebeng kerja kan lelah. Tapi hasilannya tak balas mana. Belajarnya tinggi sangat. Tapi dah oleh kena gawat. Tak mau mari sejik surah, pakai senyap, tak belajar terus. Marilah majlis surah, nak belajar. Kadang-kadang adalah pekoh sikit-sikit, adalah tasawuf sikit-sikit. Kemudian pekoh ada sikit-sikit, tasawuf ada sikit-sikit pula, yang tukang beri pun pula dah. Hak tukang beri tokek itu pula. Tokek pun tak gagah mana, kadang-kadang baca sendiri je. Pakat baca sendiri pula, tokeknya pula. Lepas tu ilmu yang pertamanya mana? Sebab apa orang tak berani nak baca tauhid? Sebab tauhid ni tak ada nak bari. Kalau pekoh ni boleh baca, kita pun pakai ingat-ingat dengan kita boleh. Boleh waktu ambil hukum, orang dengar tak ketika bersatu tu, kita kata sah pun dia anggap, kita kata tak sah pun dia anggap. Pekoh dia boleh buat cerita. Tasawuf dalam pula boleh buat cerita, tapi bab pegangan tak berani. Sebab ini termasuk beriman dengan perkara-perkara gaib. Kita nak hadapi fitnah akhir zaman ni, kena mantapkan akidah. Ilmu akidahnya tak ada. Hati bagi zaman gawat. Kita nak hadapi fitnah akhir zaman, yang pertamanya mantapkan, dalami ilmu tauhid. Itu ilmu yang pertama, tak ada jalan lain. Nak pastikan akidah kita akidah yang suci, akidah yang khalis. Sebaik dalam suratul ikhlas tu. Suratul ikhlas. Kita kadang-kadang kenal suratul ikhlas ni. Kena sebut, kita pakat baca surah Qul Huwallah. Baru kenal. Kalau kata kita baca suratul ikhlas, ikhlas apa pula? Lillahi ta'ala. Ikhlas kita lillahi ta'ala. Tu ikhlas. Kalau kata suratul ikhlas, mu tengok aku tengok mu. Kena kata surah Qul Huwallah. Baru kenal. Kita nak pastikan akidah kita akidah yang khalis, yang suci, yang bersih. Nak pastikan akidah kita akidah yang lurus. Itu hak pertama. Tapi oleh kerana zaman ni zaman gawat akhir zaman, ilmu yang pertama tu kurang dititik beratkan.
Sebagai contohlah kita kata, hak majlis surah masing-masing. Bagi orang yang ada kelapangan, ada ruang masa. Bagi orang sibuk, orang ni memang sibuk, lagi majlis surah memang dia tak ada masa. Maka tempat dia ambil ilmunya dalam TV, dalam radio. Dan TV pun ada hak TV hak agama, radio pun ada radio hak agama. Kan gitu. Mana kan kita dengar radio kan. Saya alhamdulillah sekarang bila ada radio ni saya boleh dengar, dan kadang saya ni tidak ada kelapangan masa untuk pergi belajar majlis surah, saya boleh dengar dalam radio. Sebab ada TV hak agama, ada radio hak agama. Kan gitu. Baru ni ada orang komen. Dia komen ke TV ke radio, tahulah. Dia kata TV ataupun radio, berulang-ulang kali dia kata, berpuluh-puluh program. Apa tajuknya? Suami isteri, rumah tangga. Dia kata. Tu je program dia. Dia kata ke TV ke dia, tapi antara dua tu. Dia tengok satu siaran, dia kata berulang-ulang, tak ada program lainnya. Suami isteri, masalah rumah tangga. Tapi dia kata, mana persoalan akidahnya mana? Tu kan ni. Saya pun tak biasa dengar mana kalau ada persoalan akidah dalam tu. Tu saya pun dak. Yalah, TV ada 1-2 saluran tau. Tajuk akidah. Ketika mana tajuk akidah? Hak TV 2 saluran tu, tajuk akidahnya masa mana? Kedok ke TV? Nak buka TV warna kalau mak ayah boleh ke anak bahan kartun je lah, tak ada kerja lain, kartun je. Bahan ke kartun, bahan ke budak, bahan kartun. Boleh kalau puang pula di bahan cerita Indonesia. Bukan puang sini. Ada dalam khabar dia tulis cerita-cerita drama karut-marut Indonesia ni. Sasarannya adalah suri rumah. Suri rumah di kampung lain lah. Dia kata. Buka dalam TV tu ada 1-2 saluran tu, time mana dia cerita bab akidah secara terperinci, bukan secara simpitan lalu. Setakat akidah di sunnah wal jamaah, kita kena mantapkan akidah di sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab akidah arus perdana akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Tu biasa dengar sebut gitu. Akidah arus perdana di Malaysia kita ni akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, akidah di sunnah wal jamaah. Tu setakat sebut saja. Tapi program yang betul-betul atas tajuk untuk memantapkan ke-6 rukun iman. Satu-satu rukun. Beriman kepada Allah, tajuk dia. Habis pindah pada beriman kepada malaikat. Habis beriman kepada kitab. Secara khusus. Bukan secara ambil, secara lopak-lopak gitu, bukan. Secara khusus. Bila? Ada tak? Dia tengok ke dah? Kita tengok sukan C je. Tengok sukan C je orang kali. Ada kan orang khabar tu kan kartun tengok sukan C. Orang puan nak tengok bina badan ke apa? Orang lelaki nak tengok apa? Jim Rama ke apa tu? Ada lah nak kartun tu khabar tu. Lelaki bini berebut saluran. Apa tu? Saluran TV tu lah. Ni nak tengok hok je ni angkat berat ke apa? Kau mana tu? Dan kalau radio pula, radio ke mana? Tajuk khusus cerita bab akidah. Ke mana? Dan ini kena dia radio ni dia mesti ada time yang ketat. Dia ada time tetap dah. Hok ni time ni dia tak ada kata ikut dang. Dia ada time dia. Ke mana cerita bab akidah untuk memantapkan ilmu akidah? Ke mana? Ada dengar dalam radio
cerita bab penawar bagi hati. Tu ada dengar. Tapi dia tidak baca lah kitab penawar hati tu. Macam dia ambil kitab penawar hati, dia hanya ambil dia punya poin-poin dia saja. Ada hak pekoh, ada kau nampak dengar, tapi macam sekali seminggu lepas tu dia ulang gitu je. Tauhid ke mana? Pernah satu program radio, ulang tahun. Maka pendengar radio ni boleh telefon, boleh bertanya dengan dia punya bos dia lah, bos radio tu. Boleh bertanya dan boleh bagi cadangan berkaitan dengan program. Mana ulang tahun. Maka saya dengar sendiri, dia ada tanya. Dia kata dia ada komen dan tanya. Dia kata selama saya duduk buka radio ni, penekanan begitulah bukan ayat dia nya. Tauhid tak ada, dia kata. Dia kata tauhid tak ada. Orang pendengar ni kata. Jawab dia punya bos dia, ada pada satu malam, dia kata. Dia beritahulah malam apa lepas isyak. Dan memang saya biasa dengar tu lepas isyak. Sebab masa balik daripada Kelah naik kereta memang dengar dalam radio. Hak saya dengar tu permulaannya bukan cerita bab tauhid. Dia pergi kepada tasawuf haqiqah. Bukan tasawuf fardhu ain. Pergi pada tasawuf maqam. Tu ada. Tapi bos dia kata itu tauhid. Kata jeng. Tu tauhid, dia kata. Kalau saya dengarnya dia semua sekali je. Tapi kalau saya dengarnya bukan tauhid. Dia pergi pada ceritaan maqam. Akhir saya dengar satu malam tu orang belajar. Tapi dia buat contohnya orang belajar universiti, dia kata. Orang belajar di U. Dia belajar, retilah dia ni. Pandailah dia hak pensyarah dia ajar. Sekarang ni yang we jadi pandai Allah Ta'ala. Tiba-tiba pelajar ni lupa pada Allah, dia ingat di hati dianya, jadi pandai dianya ni. Jadi pandai, luluh esei dia luluh, apa dia pandai? Kerana pensyarah lah yang ajar comel, maka saya dipandai. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Sebab lupa kepada Allah. Ni jeng. Ni dah dia tu sendiri. Satu saya dengar sendiri tu. Sebab apa? Sebab yang we pandai bukan pensyarah. Asbab tak we bekas. Yang we jadi pandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba pelajar ni lupa kepada Allah yang pandai. Jadi pandai aku ni kerana pensyarah ajar comel, maka pandailah aku. Syirik kepada Allah sebab lupa kepada Allah yang mengqadakkan pandai. Tu jeng. Hak tu tiba dia kata hak ilmu tauhid. Sebab dia TV radio ni lah hak paling meluah. Dia punya kesan dia. Maknanya sepatutnya kalau nak buat TV tu, nak program agama, radio berlandaskan program agama, ilmu yang pertama, ilmu ni untuk mengesahkan keenam rukun iman. Kemudian kita balik pula hak yang kita majlis surah. Yang kita majlis surah di akhir zaman ni. Kita nak hadapi tengah akhir zaman, mantapkan ilmu akidah. Kena tekan berkaitan ilmu akidah. Macam mana? Nak hadapi fitnah akhir zaman. Hak dua fitnah besar, fitnah dekat nak mati, fitnah akhir zaman, mantapkan akidah. Akidah mana? Akidah yang sebenar, akidah yang lurus. Bawa lagi pada nak supaya akidah kita kuat dengan amal ibadah comel pekoh, comel tasawuf. Barulah terhasil faedah ni, dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya dengan bahawa selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beruntungnya lagi direct masuk ke syurga. Tapi sebelum nak cerita syurga, allazina amanu, barulah wa amilus solihat. Belum cerita syurga, kena selamat dan neraka, kekal neraka,
allazina amanu nak Islam daripada neraka jahanam wa amilus solihat. Sebab tu ayat kita duk baca semua kan, allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu dulu. Sebab tu Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allah. Mula oleh kamu akan perkara dimulakan oleh Allah. Allah mula mana? Allazina amanu. Barulah wa amilus solihat. Tapi hadis tu asalnya berkait dengan Sa'id Safa dengan Marwah nak mula mana dulu, sahabat tanya. Atau Safa dengan Marwah nak Sa'id nak mula mana dulu, Safa dulu ke Marwah dulu? Nabi jawab, ibda'u bima bada Allah. Mulalah oleh kamu sebagaimana Allah Ta'ala mulakan dalam Quran. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Innas Safa, mula dari Safa. Itu asal hadis tu lah. Tapi al-ibrah dengan umum, jangan ambil dengan umum, bukan dengan sebab hadis itu Nabi sabda. Umumnya apa? Kita nak mulakan, mula dari Allah sebut dalam Quran. Contohnya allazina amanu, barulah wa amilus solihat. Baru cerita bab syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Ayat ni, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman barulah wa amilus solihat. Amilus solihat ni taat zahir, taat hati. Tapi allazina amanu dulu. Bila kita allazina amanu, barulah ditekan pula kepada perintah syariat. Nak cerita syurga, allazina amanu wa amilus solihat, barulah cerita bab syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad kepada siapa ni? Kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nak cerita bab syurga ni kepada siapa? Allazina amanu wa amilus solihat. Kita mari cerita syurga. Tapi penekanan imannya tak ada, penekanan amal solehnya tak ada. Tak jadi gitu. Nak cerita bab syurga, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beri kabar gembira ya Muhammad kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama beriman. Bila kita beriman je, barulah ya ayyuhallazina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Barulah ati'ullah ni suruh pada siapa ni? Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita duduk tahap tu lah kita ni. Nak pergi pada wa amilus solihat payah juga. Lepas tu kita ni pasal mana tahap kitanya? Kena suruh semua, kena peringat semua. Ya ayyuhallazina amanu ati'allah. Wahai orang beriman, taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang bertakwalah kamu pada Allah. Kita duduk tahap tu, tahap pahat dengan nuku. Kalau kita duduk tahap tu macam pahat dengan nuku, kena suruh. Awan ni syurganya, timbang dululah. Timbang dulu, tengok mana berat kanan kiri. Nak syurga, allazina amanu wa amilus solihat. Ni barulah syurga. Barulah tak ada ketakutan dah. Hak mana tak ada ketakutan? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tu kan? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang lain pula, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati tu'adun. Tu ayat lain pula. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah.
Bukan kata saja Tuhan kami Allah. Orang Islam semua kata gitu. Rabbuna Allah ni orang yang mengenal Allah, orang yang mengesakan Allah. Bukan setakat boleh jawab Rabbuna Allah. Oh, Tuhan kami Allah. Orang Islam semua gitu belaka. Orang hak kafir pun dia kata Tuhan dia Allah. Hak kafir pun dia ngaku Tuhan dia Allah kan? Orang Islam sama telah lah Rabbuna Allah. Tapi Rabbuna Allah ni siapa? Orang yang mengenal Allah dan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita dengar hak soal muka nakir itulah. Bo tanya mar rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Tanya balas tu. Payah apa nak jawab? Siapa Tuhan kamu? Soalan pertama. Allahu Rabbi lah. Rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Nak jawab tu jawab dengan ni dalam akidah ni. Bukan soalan soalan barang gitu. Siapa Tuhan kamu? Oh tu dia tanya. Hak Rabbuna Allah ni mana? Orang yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, summastaqamu, kemudian istiqamah tetap atas ketaatan zahir batin. Wajib sunat istiqamah. Tapi Rabbuna Allah dulu. Summastaqamu, summa ataupun didatangkan dengan atau tertib susunan. Summastaqamu. Kemudian barulah apa? Ditertib. Rabbuna Allah summastaqamu. Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah tetap atas ketaatan zahir dan batin. Barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barulah tak ada ketakutan dah ketika mati dan kemudian lepas daripada mati tak ada ketakutan dah. Istiqamah tetap ada atas ketaatan. Kita ni sekali taat, sekali dok, sekali taat. Kadang-kadang zahirnya boleh jaga, hatinya tak boleh jaga. Pasal kita ni masih lagi ada ketakutan. Ketakutan ketika nak mati, takut iman kita tak tahan, tak kuat. Selamatlah. Selamat iman pada nak mati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, baik kesudahan. Baik kesudahan kata Imam Asy'ari, al-maut 'alal iman, mati dalam keadaan iman selamat. Maka baiklah kesudahan. Tapi oleh kerana banyak derhaka juga, masih lagi ada kebimbangan. Sebab apa? Nak kena timbang pula. Kena timbanglah pula. Tapi kalau golongan yang betul-betul beriman dan taat, akan masuk di bawah golongan mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Bila kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam 70,000 tanpa hisab. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pula tambahan, Tuhan tambah pula daripada tiap-tiap seorang 70,000 pula. Berapa? Hak mana hak ni? Rabbuna Allah summastaqam boleh dapat kedudukan. Kita istiqamah atas ketaatan. Bab pegangan tu tak ada nilai ni mayang bang tak tinggal pun tak kira tu. Rabbuna Allah tu tak ada. Summastaqamu tu tetap atas ketaatan zahir dan batin. Boleh tetap. Kalau tak boleh tetap, ada kebimbangan. Ada kebimbangan, kita nak mati pun bimbang, takut iman kita tak kuat. Selamatlah, alhamdulillah. Kena timbang pula. Ketaatan tak balas mana. Kesalahan pula, banyak pula kesalahan dengan manusia. Dah lah ketaatan tu dah banyak mana dah. Tapi kira-kira cukup lah kalau timbang tu banyak pahala lah daripada dosa. Tapi dah dosa kita pula kesalahan dengan manusia, kena ganti pula dengan pahala. Rebeh lah jawapan dia tu, jadi muflih. Faham tak? Jadilah muflih pulaknya. Kena dah. Lidah kita tak jaga, mengumpat kat orang, akhirnya bayar dengan pahala. Mana ada kebimbangan lah. Tak ada kebimbangan ni siapa dia? Summastaqam. Itu pula tak ada kebimbangan. Tapi sebelum istiqamah atas ketaatan, Rabbuna Allah dulu. Betul-betul mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ni. Hak yang pertama ni ilmu tauhid. Dapat ilmu tauhid, dapat faedah ni,
barulah nak cerita pula keuntungan ilmu fiqh, keuntungan ilmu tasawuf. Kita boleh taat, kita boleh menyempurnakan segala perintah Allah yang zahir dan meninggalkan segala dengan Allah yang zahir. Kalau tasawuf pula, kita boleh menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah yang diharamkan, dan kita menghiasi hati dengan sifat-sifat baik. Ini kita kata molek lah. Tadilah fitnah akhir zaman. Kita kena kata molek tu terus sekali bab pegangan diri kita sendiri dan juga anak-beranak kita. Ilmu pegangan. Bukan setakat nampak bagus semayang dok tinggal, puasa dok tinggal, aurahnya jaga semua, akhlaknya ada, kesopanannya ada, taat pada ibu bapa contohnya. Nampak rajin pula ngaji Quran, rajin pula berzikir. Alhamdulillah lah zahirnya. Tapi pegangannya macam mana? Itu yang pertama. Tak ada tu tak ada. Sebab tu waladun solihun, salah satu daripada 3 pahala yang tak putus walaupun kita mati. Solihun dengan makna Muslim, anak yang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, baru jadi bekalan kita. Tapi kalau anak tu tidak ada akidah, walaupun nampak di semayang puasa dak tinggal sekalipun, tidak menjadi bekalan kepada dia dan tidak menjadi bekalan kepada kita. Waladun solihun, anak soleh ni nak cari soleh hak sebenar-benar, menunaikan segala tuntutan zahir dan batin. Kita orang tua budak-budak sama telah orang muda. Soleh di situ maknanya apa? Muslimun. Waladun muslimun. Jadi anak kita Islam yang beriman, akidah yang sebenar. Apa ketaatan yang dilakukan, sekecil mana ketaatan yang dilakukan, semuanya menjadi bekalan pada kita ibu bapa. Tapi kalau tidak ada iman, apa amalan sekalipun, amalan hak comel pekot tasawuf ni, semayang comel pekot tasawuf, puasa comel, haji pun comel, kerek di Mekah, hak wajib lepas dah, hak sunat, hak sunat, tak ada orang lain dah boleh ginya. Mana apa dak nyayang dianya. Habis banyak mana pun nak sayang di Mekah. Sebab apa? Nak dapat kelebihan, nak dapat gandaan di 2 tanah haram Mekah Madinah ni. Tapi nak dapat ganjaran, kelebihan, nak dapat pahala ni yang pertama ni, beriman terlebih dahulu. Tak ada ni, tak ada. Bukan bekalan pada dia, bukan pahala pada anak kita, dan tidak menjadi bekalan pahala pada kita mak ayah. Nak jadikan anak kita ni, dia panggil apa? Biasa saya dengar dalam radio tu lah, dia panggil apa? Lombong pahala. Panggil anak ni lombong pahala dia gitu. Biasa dia mana semua pahala pada kita mak ayah lah. Anak dah dikasih semua pahala. Waladun solihun, anak yang beriman. Jangan hanya kita tengok zahir saja. Zahir perintah syariat, tidak menafikan hak ketaatan zahir, tapi nak bernilai tentang zahir, kembali kepada beriman terlebih dahulu. Ada pada tauhid ni dulu, selamat, dapat kemenangan, beruntung selama-lamanya. Agama ialah perhimpunan hukuman Allah yang diturunkan ke atas lidah Rasul. Nak masuk pada tajuk agama pula. Apa ditarikh agama? Kemudian tajuk di bawah tu pula, apakah tandaan orang yang beragama yang sebenar? Mengaku agama belaka. Hak 73 golongan umat Nabi hak pecah tu orang Islam belaka. Tak capung orang kafir hak 73 golongan tu. Orang Islam belaka, mengaku sebenar belaka. Tapi mana orang agama yang sebenar? Dan kitab ni kata 4 perkara. Yang pertama tu i'tiqad yang betul. Hati yang pertama, tak lagi. Musa sebelah ni musa 4. Tajuk abidah ni tak baca dah ni kita berhenti dah ni. Tajuk dia agama. Tajuk di bawah tu sikit, tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara. Tengok yang pertama tu apa? I'tiqad yang betul, iaitu kejak di hati dengan ketuhanan dan lain-lainnya yang diiktikad oleh ahli sunnah wal jamaah. Kena kejak tetap di hati. Nak tetap kejak di hati, kena sahih ilmu pegangan tu. Jangan duduk sama-sama jelas tak jelas. Ini tanda beramal yang sebenar. Yang pertama i'tiqad. Itu yang pertama. Ini susunan dalam kitab Pati Paridah. Cukup comel.
Sebab tu kena sebuah pengajian kau kitab Pati Paridah ke atau kitab asal Faridatul Faraid tak boleh tinggal. Sebab apa? Susunan dia cukup comel. Kalau sebuah pengajian pondok hak kitab asal ni Pati Paridah, kitab asal Faridatul Faraid, memang tu tak akan tinggal tu. Mesti kena ada semua. Susunan dia comel. Terdahulu cerita bab ilmu dulu, pengenalan ilmu. Lepas tu baru masuk pada agama ni, apa dia agama. Tanda beragama pula macam mana. Kemudian dalam agama ni pula terkandung pula 3: Islamnya, imannya, ihsannya. Apa tarikh Islam? Apa tarikh iman? Apa tarikh ihsan? Kena faham boleh. Ni nak beragama. Baca buku dah. Baca buku bukan ceramah. Baca buku surah dah. Nak sebut ihsan pun tak pandai. Islam, iman, insan. Insan. Insan tu manusia. Nak sebut ihsan pun tak pandai. Jadi komponen agama 3 pula: Islam, iman dan ihsan. Kemudian didatangkan takrif pula. Islam ni apa? Iman ni apa? Ihsan ni apa? Kena faham molek tu. Tak faham sini bolong. Bang situ belum. Ini permulaan pengajian. Mana bukan setakat Islam, iman, ihsan pandai sebut. Islam, iman, ihsan tak jadi, kena tahu tarikh dia. Apa tarikh Islam? Apa tarikh iman? Apa tarikh ihsan? Bukan selesai dalam kitab ni, belakang dia pun cerita pula perkara yang membatalkan agama. Dalam kitab ni belakang dia cerita pula perkara yang menyebabkan batal agama. Biar tahu dulu agama apa semua, nak wisah agama, kemudian baru cerita belakang pula sah molek dah agama. Ada pula perkara yang membatalkan agama, kena jaga. Belakang dia pula cerita perkara yang membatalkan agama. Ini susunan dalam kitab. Asalnya kitab Faridatul Faraid, kemudian direngkaskan jadi Pati Paridah. Wallahu a'lam.